Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jumpa kita lagi dalam video pelajaran kita. Okey, kali ini kita akan belajar tentang tajuk darab perpuluhan. Okey. Jadi kita terus kepada soalan kita yang pertama. Okey. Baik, untuk darab perpuluhan. Okey, 1.7 darab 4. Okey, 1.7 darab 4. Okey, untuk perpuluhan, kita tak perlu tukarkan nombor bulat yang kita darab tu kepada nombor perpuluhan. Contoh dekat sini nombor perpuluhan, okay, kita darab dengan 4. 4 ni nombor bulat kan. Jadi kalau untuk tambah dengan tolak, kita kena tukarkan dia kepada nombor perpuluhan. Untuk darab kita tak perlu tukarkan. Okay. Jadi kita akan tengok macam mana kita selesaikan. Okay. Bentuk lazimnya, okey, kita tulis 1.7 darab 4. Ini adalah bentuk lazim. Cikgu harap murid boleh faham macam mana bentuk lazim ni. Okey. So, dia sama je macam yang kita belajar untuk darab nombor biasa. Okey, cumanya dia ada titik perpuluhan. Okey. Jadi kita akan gunakan sifik 4 7 darab 4 28. Okey, 8 di bawah, 2 dekat atas. 1 darab 4 4 tambah 2 6. Okey. Dan jangan lupa turunkan titik perpuluhan. Okey, tapi ada kaedahnya. Okey, kaedahnya macam mana? Okey, tengok nombor yang ada titik perpuluhan. Okey. Nombor yang ada titik perpuluhan tu, okey, ada satu digit selepasnya. Jadi bila kalau nombor tu ada satu digit selepasnya, kita panggil nombor tu sebagai satu tempat perpuluhan. Jadi sekiranya nombor perpuluhan yang terlibat dalam penerapan ada satu tempat perpuluhan, jadi jawapannya pun mesti satu tempat perpuluhan. Okey. Jadi jawapan kepada soalan ini adalah 6.8. Okey. Jadi baik, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Okey. Okey, 4 darab 0.6. Okey, nampak sekarang ni nombor bulat pula dekat depan. Okey. Jadi salah satu tips yang cikgu boleh bagi pada murid adalah, okey, sentiasa letak nombor perpuluhan di atas. Walaupun kita jumpa 4 je dulu, okey, untuk bentuk lazim, okey, tuliskan 0.6 dulu. Okey, jadi kita akan bentuk lazim kita akan lebih kemas dan kita akan mudah untuk jawab. Okey, darab 4. Okay, sama juga kita akan gunakan sifik 4. Okey, 6 darab 24, 4 di bawah, 2 di atas, sifar darab dengan 4 sifar. Sifar tambah 2, 2. Okey. Sebelum kita letak titik perpuluhan, kita semak dulu nombor yang ada titik perpuluhan. Ada berapa tempat perpuluhannya? 1. Kenapa dia satu tempat perpuluhan? Sebab selepas titik perpuluhan yang ada satu digit, jadi itu adalah satu tempat perpuluhan. Jadi sekiranya nombor yang ada titik perpuluhan yang terlibat dalam darab hanya ada satu tempat perpuluhan, jadi jawapan pun mesti ada satu tempat perpuluhan saja. Maksudnya selepas titik perpuluhan hanya ada satu digit. Jadi kita letakkan titik perpuluhan dekat situ. Okey, jadi jawapan kepada soalan ini adalah 2.4. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini adalah soalan penyelesaian masalah. Okey, berapakah jumlah jisim bagi 3 mainan yang sama? Dekat sini ada satu mainan robot yang mempunyai jisim 2.54 kg. Okey, soalannya berapakah jumlah jisim bagi 3 mainan yang sama? Okey. Dekat sini kata kuncinya adalah jumlah. Okey, macam kita dah belajar, jumlah membawa maksud tambah. Okey. Tapi jumlah juga boleh membawa maksud darab. Sekiranya operasi tambah tu memerlukan tambah yang berulang. Okey, tambah yang berulang. Okey, mari kita tengok dulu proses pemikiran macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okey, jadi dia kata dia nak jumlah jisim bagi 3 mainan yang sama. Maksudnya ada 3 robot. Okey, dia nak tahu berapakah jumlah. Okey, ada satu cara yang kita boleh buat, kita boleh tambah. Tapi satu lagi cara yang kita boleh buat, kita boleh darab. Sebab darab maksudnya adalah tambah yang berulang. Sebab kita tambah robot tu 3 kali. Jadi kita gunakan operasi darab. Okey. Jadi maka kalau kita guna operasi tambah, kita akan buat 2.54 tambah 2.54 tambah 2.54. Okey, tapi kalau kita gunakan operasi darab,
kita buat adalah 3 kali ataupun 3 darab 2.54. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. Jadi cuba kita buat soalan ni. Okey, kita gunakan bentuk lazim. Jadi 2.54 terdarabkan dengan 3. Kita akan gunakan sifar 3. 4 darab 3, 12. Okey, 2, 1 ni atas. Okey, 5 darab 3, 15. 15 tambah 1, 16. 6 di bawah, 1 ni atas. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. Okey. Jadi sebelum kita letakkan titik perpuluhan dekat jawapan, kita tengok dulu nombor perpuluhan yang terlibat dengan pendaraban. Hanya ada satu je nombor perpuluhan kan. Sebab 3 tu bukan. Jadi kita hanya tengok 2.54 je. Okey. Kenapa 2.54 ni kita sebut sebagai nombor yang ada 2 tempat perpuluhan? Kerana selepas titik perpuluhan ada 2 digit. Jadi jika nombor yang terlibat dengan pendaraban tu ada 2 tempat perpuluhan, jadi jawapan tu mesti 2 tempat perpuluhan juga. Jadi kita letakkan titik perpuluhan antara 7 dengan 6. Jadi selepas titik perpuluhan ada 2 digit, iaitu 6 dengan 2. Jadi jawapannya 7.62. Okey, akhirnya 3 darab 2.54 kg sama dengan 7.62 kg. Okey, mudah je kan? Cikgu harap murid-murid dapat gunakan operasi darab ni untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Okey. Okey. Jadi seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak buat sekiranya darab perpuluhan melibatkan nombor 10, 100 dan 1000. Okey. Yang kita dah belajar sebelum ni, kalau melibatkan nombor bulat, kita hanya tambahkan sifar saja. Betul? Kalau nombor bulat darab dengan 10, tambahkan 1 sifar. Kalau nombor bulat darab dengan 100, tambahkan 2 sifar. Okey, kalau macam perpuluhan, macam mana kita nak buat? Okey, jadi cikgu ada dekat sini 7.45 darab 10. Okey, kita buatkan bentuk lazimnya 7.45 darab 10. Okey. Jadi mula-mula darab dengan sifar dulu. 5 darab sifar, sifar. 4 darab sifar, sifar. 7 darab sifar, sifar. Okey, seterusnya kita pergi kepada 1. Okey, 1 pula. Okey, 5 darab 1. Okey, di sini kebanyakan murid akan buat kesilapan. Okey. Jadi berhati-hati. Kita akan tuliskan 5 tu di bawah. Di bawah situ. Dia akan jadi tangga dekat bawah ni. Jangan tulis 5 dekat bawah sifar yang mula-mula tu. Okey. Jadi 5 darab 1, 5. 1 darab 4. 4 darab 1, 4. 7 darab 1, 7. Okey, seterusnya kita gunakan operasi tambah. Okey. Jadi sifar turunkan. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 4, 4. 7. Okey. Semak nombor yang ada, nombor perpuluhan yang terlibat dalam operasi darab. Okey, ni 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan pun mesti 2 tempat perpuluhan. Jadi kita letak perpuluhan di tengah-tengah. Okey, jadi jawapannya adalah 74.5 sifar. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, 2.397 darab dengan 100. Okey, kita buat bentuk lazimnya. 2.397 darab 100. Okey. Jadi kita mulakan dengan sifar darab 7, sifar, sifar darab 9, sifar, sifar darab 3, sifar, sifar darab 2, sifar. Okey, kita pergi kepada sifar yang seterusnya. Okey, 7 darab sifar, sifar. Okey, pastikan murid-murid tulis sifar di tempat yang sepatutnya. Okey. Sifar darab 9 darab sifar, 9, 3 darab sifar, 3, 2 darab sifar, sifar. Okey, yang bahagian bawah ni kalau untuk lazim untuk darab dia akan jadi macam tangga. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 1. Okey, 7 darab 1. Okey, pastikan tulis jawapan di tempat yang sebetulnya, itu di okey, di situ 7. 9 darab 1, 9, 3 darab 1, 3 dan akhirnya 2 darab 1, 2. Okey.
Setelah selesai, kita akan gunakan operasi tambah. Okey. Baik, tambahkan ke semua nombor. Okey, kita dapat sifar. Okey, sifar tambah sifar, sifar tambah 7, 7. Okey, 9, 3, 2. Okey. Okey, dan jangan lupa letakkan titik perpuluhan. Okey, tengok nombor perpuluhan yang didarabkan. Okey, 3 tempat perpuluhan sebab selepas titik perpuluhan ada 3 digit. Baik, di jawapan pun sama juga. Okey, mesti 3 tempat perpuluhan. Okey, jadi kita letakkan perpuluhan di situ. Okey, selepas 7, selepas titik perpuluhan ada 3 digit. Okey, jadi jawapannya 239.7. Okey. Jadi apa yang boleh nampak dekat sini? Apa pola ataupun corak yang kita boleh nampak kat sini? Okey, untuk darab 10 dan darab 100, nombornya sama. Okey, maksud cikgu kalau soalan tu ada nombor 7, 4 dengan 5, dekat jawapan pun ada juga 7, 4 dengan 5. Okey, untuk yang darab 100 ni ada digit 2, 3, 9, 7. Dekat jawapan pun ada 2, 3, 9, 7 juga. Yang berbezanya apa? Okey, kalau murid-murid boleh perasan, yang berbeza adalah kedudukan titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhan bergerak ke kanan mengikut bilangan sifar. Jadi sebenarnya ada cara mudah untuk selesaikan soalan darab yang melibatkan nombor perpuluhan dengan 10, 100 ataupun 1000. Okey, mari kita lihat. Okey, darab perpuluhan, darab 10, darab 100 dan darab 1000. Nak tak cikgu ajar cara? Tak payah buat bentuk lazim yang panjang tadi. Okey, semua nak kan? Okey, jadi caranya mudah saja. Okey, kita bagi soalan. Okey, sebelum tu tips tips macam mana untuk darab perpuluhan yang melibatkan pendaraban dengan 10, 100 dan 1000. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan mengikut bilangan sifar pada nombor yang didarabkan. Kalau darab dengan 10, titik perpuluhan gerak ke kanan satu tempat. Kalau darab dengan 100, titik perpuluhan bergerak ke kanan 2 tempat. Dan kalau darab dengan 1000, titik perpuluhan bergerak ke kanan 3 tempat. Okey, jadi mari kita tengok contoh soalan. Okey, dekat sini 1.73 darab 10. Jadi bila darab dengan 10, okey, rujuk balik tips tu, gerak ke kanan satu tempat. Maksudnya titik perpuluhan ni kita bergerak ke kanan satu tempat. Okey, macam mana nak buat? Okey, yang titik perpuluhan yang ada di sini kita bergerak ke kanan satu tempat. Jadi jawapannya kita dapat 17.3. Okey. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, 3.654 darab 10. Okey, bila darab dengan 10, bergerak ke kanan satu tempat. Macam mana nak ingat? Tengok bilangan sifar. 10 ada satu sifar, jadi bergerak ke kanan satu tempat sahaja. Okey, jadi asalnya di belakang 3 ni. Okey, jadi kita gerak ke kanan satu tempat, jadi akhirnya dia akan jadi 36.54. Okey, mudah kan? Okey, jadi kita tengok contoh yang lain. Darab 100. Okey, darab 100. 100 ada dua sifar, jadi maksudnya titik perpuluhan kena bergerak ke kanan 2 tempat. Okey. Jadi di sini 4.832 darab 100. Okey, gerak ke kanan 2 tempat. Okey, gerak 1 tempat, gerak 2 tempat. Okey. Jadi jawapan yang kita dapat adalah 483.2. Nampak tak? Kita gerakkan titik perpuluhan je. Kalau darab yang melibatkan 10, 100 dan juga 1000. Okey, kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, 2.087 darab 100. Okey, 100 ada dua sifar. Okey, jadi maksudnya kita kena gerak ke kanan 2 tempat. Titik perpuluhan kena bergerak ke kanan 2 tempat. Jadi kita gerakkan, okey, 1 tempat, 2 tempat. Jadi akhirnya kita dapat 208.7. Okey, dan kita tengok contoh yang terakhir. Okey, 8.906 darab dengan 1000. Okey, 1000 ada 3 sifar. Jadi kita kena gerakkan titik perpuluhan 3 tempat ke kanan. Ingat, bila darab kita gerak ke kanan. Okey, jadi titik perpuluhan, okey, gerak 1 tempat, gerak 2 tempat, gerak 3 tempat. Jadi akhir sekali kita akan dapat 8.900
Jadi kita boleh tambahkan sifar dekat belakang. Jadi dia tak ada macam nampak macam pelik lah dekat situ kan. Jadi 8906 sifar. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja video untuk tajuk darab perpuluhan. Sekiranya murid masih lagi tidak faham, boleh ulang semula video ini untuk mendapat kefahaman yang lebih. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.